Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aduh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat semua, apa khabar hari Ahad kita malam ni? Seronok scroll FB hari ni, sebab banyak betul update mengenai gambar-gambar sahabat-sahabat kita yang menang sana sini. Our friend from Thailand also watching now. How are you, my friend? Okay, so kalau scroll on timeline kita hari ni di Facebook, IG, TikTok, saya tengok banyak gambar-gambar yang diupdate lah oleh sahabat-sahabat kita, sama ada yang veteran, yang muda, mengenai mereka berada di pelbagai lokasi di seluruh negara, terlibat dengan macam-macam punya kejohanan lah. Daripada sekecil-kecil game, kalau game kecil contohnya, tadi saya ada tengok satu, contoh macam ni, Roy Adnan tadi dia game pencen, ada pora lah pencen. Waalaikumsalam Adli. Macam tadi saya tengok Roy Adnan dia share, dia tadi ada game dekat Kesuma kalau saya tak silap. Lepas tu kabarnya di Sendayan pun ada game. Lepas tu mana lagi tadi, Temerloh, di Kelang ada game kan, MSL Paroi, mana lagi, macam-macam lah, mata-mata lah game. Jadi saya happy lah melihat perkembangan semasa banyak kejohanan-kejohanan yang besar-besar, ataupun kecil, meraihkan semua. Hari ni saya minta maaf lah kepada sahabat-sahabat yang menjemput untuk saya pergi buat live. Hari ni saya tak dapat nak turut serta sebab daripada pagi sampai petang saya mengendalikan pasukan kanak-kanak, anak-anak saya, Evan and the gang. Sebab pagi tadi training di Ampang, Bukit Belacan. Kemudian petang tadi pun dekat Taman Mesra kehadiran 2 pemain untuk pasukan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang akan beraksi di MSSM September nanti. Diorang datang, jadi kita pun entertain. So hari ni juga sebenarnya adalah hari kedua bekas tekong MSSM Negeri Sembilan tahun 2011, iaitu Rusdi datang beraksi kat tempat kami. Rupanya dia kahwin dengan orang yang tak jauh dari sini juga. Jadi bila dia pergi rumah mentua dia, dia pun datang lah main takraw tempat kami. Dia ni rupanya sezaman dengan Khairul Zaman, Cherry tu. Jadi saya pun baru kenal Rusdi. Tengok dia main baik, walaupun badan dah sikit berisi lah kan, tapi servis dia, libasan dia masih baik lah macam tu. So itu apa yang berlaku lah. So jadi macam pagi tadi kita dah start training balik untuk adik-adik bawah 12. So mari kita pergi beberapa isu, sebab saya training lama sangat malam ni. Kejap lagi pukul 11 saya nak pergi ambil anak saya pula. Jadi beberapa perkara yang saya nak rumuskan lah. Pertama ialah saya nak ucapkan tahniah lah kepada pasukan kebangsaan, khususnya regu double, Ijat Bangau Aidil yang berjaya, dan Gafi Budin lah, sebab berjaya merangkul kejuaraan untuk acara double. Dan perkara ini sebenarnya telah pun dibincangkan dengan agak mendalam, iaitu betapa pentingnya kerja penganjuran acara double dalam negara kita. Sebab acara double ni nampaknya kita berpotensi lah untuk menang. Satunya kerana bila acara double ni kita kurang berdepan dengan servis-servis yang tak terjawab. Walaupun kita boleh kata alah Siam tak turunkan lagi yang punya best player untuk double ke apa ke, tak apalah, itu later on lah, kita kupas benda tu kemudian cerita lah. Sebab kalau betul double tu macam pair kelinci tu bond dengan Kang main double Siam je tu, jahanam juga kita sebenarnya kan. Tapi untuk memberi kefahaman lah bahawa sebenarnya double pun prospek untuk kita meraih kemenangan lah. Something to be proud of jugalah. Walaupun caption dalam berita tulis kita dengan Laos tu macam fight gila kan. So sebenarnya kita kena faham, kita dengan Laos ni level dia sekarang ni, bukan dengan level Siam pun. Itu benda yang kita kena telan. Baik, jadi prestasi pasukan kebangsaan di King Cup, kalau kita nampak kandas di separuh akhir acara berpasukan, tumpas dengan Korea, tumpas pula dengan Thailand. Sebenarnya expected lah, kita pun dah jangka dah kekalahan diorang. Jadi that's why saya dah pesan awal-awal iaitu hari bahawa jangan kecam-kecam pemain, sebab mereka sedang berdepan dengan situasi yang rumit.
Meskipun mereka tidaklah boleh melepaskan tangan semudah itu saja dengan kekalahan ini, mereka juga perlu memikul tanggungjawab tu juga. Cuma dia adalah sebahagian daripada benda ni lah. Dia bukan hanya satu-satunya faktor, tapi pemain kita adalah sebahagian daripada faktor tu juga. So pemain kena terima lah bahawa ada banyak benda yang perlu dibaiki if mereka masih berminat untuk mewakili pasukan kebangsaan. Okay. So dengan baliknya mereka nanti, kontraknya akan ditamatkan, akan ada satu revision, akan ada penilaian semula. Banyak akan ada penilaian semula prestasi atlet-atlet kita ni. Jadi saya harap pemain-pemain kebangsaan rancanglah sesuatu if nak kekal dalam skuad kebangsaan atau memilih untuk tidak lagi bersama dengan skuad kebangsaan. Rancanglah apa saja yang anda nak buat, sebab hidup kita bukan semata-mata sepak takraw lah. Kena faham benda tu. Yang belum kahwin dah kena rancang untuk kahwin, yang dah kahwin ada anak nak kena fikir dah macam nak tanggung keluarga apa semua. Jadi ya, sepak takraw boleh main sampai bila-bila, tapi prestasi mewakili negara tu lah. Harap lepas ni dia orang cantik tu dibenarkan main takraw lah, Pak Long Jalil. Ini satu benda jugalah yang menyemak kepala kita kan. Bila PBT ni kedekut sangat tak nak bagi. Entahlah, bermasa ni saya tak boleh nak ulas benda tu, sebab benda ni melibatkan macam-macam hal lah kan. So jom, macam Coach Ahmad Jais mungkin boleh kongsi kot apa perasaannya dengan persembahan di King Cup tu. Sejujurnya saya tak sempat tengok banyak perlawanan King Cup kali ni kerana saya agak sibuk. Jadi saya tak boleh nak ulas banyak lah mengenai tahap permainan dan macam-macam. Cumanya bila membaca keputusan, bila mendengar komen-komen, membaca sendiri komen-komen, saya rasa apa yang berlaku memang expected lah. Tu yang saya boleh kata kita expect. Di mana jangka lah benda tu macam tu. Okay, tak apa, kita put aside on King Cup. Kita tengok pula macam mana performance Korea. Okay, saya dihubungi oleh beberapa kawan-kawan lah yang memang mencintai sukan ni, dan mereka memberikan komen yang bila saya fikir-fikir, saya rumus-rumus komen-komen mereka, kita boleh kata komen mereka ni balance. Balance maksudnya ialah, satu, mereka terima bahawa Korea memang sudah improve banyak. Kalau kita lihat dulu kita mengalami benda ni dengan Thailand, iaitu masa first 10 point yang pertama neck to neck. Neck to neck ni maksudnya ialah point kita kejar mengejar. 8 sama, 9 8, 9 sama, 10 9, 9 semua dia macam tu. Tu neck to neck Bila masuk je angka 15, gone. Ini berlaku masa kita dengan Thailand dulu. Tapi nampaknya benda ni berlaku pula kita dengan Korea. Maksudnya bukan dengan Thailand je kita kena dah, dengan Korea pun kita dah kena dah. Maksudnya bila neck to neck sampai 15, dia orang terus lari. Kalau siapa yang mengikuti perkembangan sepak takraw lah 10 tahun kebelakangan, memang inilah yang kerap berlaku. Kita boleh fight pada peringkat awal, tapi kita bateri habis, tak tahu kenapa pertahanan tiba-tiba loose, seri jadi tak masuk, kita tak dapat nak pertahan dengan baik, chance ball tak dapat diselesaikan, macam-macam lah perkara-perkara macam ni. Tapi kita lihat itulah yang berlaku nampaknya ketika kita menentang Korea dah. Dia bukan hanya lagi ketika kita melawan Thailand. So apa yang kita boleh faham, satunya ialah kita kena tengok nampaknya Korea memang improve banyak. So kalau kita nak berjaya, kita kena tengok apa yang orang berjaya buat, dan kita kena tiru apa yang diorang buat, dan kita kena buat. Faham maksudnya? 3 step tu. Pertama, kita kena tengok apa yang orang berjaya buat. Kedua, kita kena buat apa yang dia kena buat, dan kita kena mulakan lah, jangan tanggung-tanggung lagi. So kalau kita dah tengok macam-macam video yang diorang laksanakan, belajar, pertingkatkan kemahiran, dan benda tu kita kena apa kata apa? Kita kena tiru lah, barulah benda tu akan jadi manfaat. Sekejap tiru lah, barulah benda tu akan jadi Iko pula. Okey, baik. Satu. Kedua ialah bila kita gelap pula muka aku. Okey. So bila kita cerita tentang Korea, kita dapat lihat mereka masih mengekalkan beberapa pemain, Thailand juga begitu. Okey. Satu benda yang saya daripada petang tadi saya fikir apa tahu. Sebab saya pernah jumpa lah beberapa bekas pemain, dan bila melihat mereka kan, mereka habis awal, maksudnya umur 30 lebih dah tak nak main.
So bila saya tanya kenapa dia tak nak main so jawapan-jawapan yang kita biasa dengar lah, tak larat ada nak training lah, tak ada target lah, malah budak dah baru banyak lah. In fact saya jumpa Dekma baru ni Permasa Sikit Open pun, Dekma pun cakap dah tua dia penat. Apa yang saya terfikir lah, then apa yang membuatkan pemain Thailand sanggup berlatih lagi pada usia yang dah semakin meningkat? Faham tak? Apalah yang mendorong mereka sebenarnya? Apalah yang kita tak buat tetapi Thailand buat, yang mengakibatkan Poncai, Nuat, Siriwat, semualah wat ni semua ni sanggup meneruskan latihan dengan bagus untuk berada di tahap prestasi yang terbaik supaya mereka masih lagi tersenarai dalam skuad kebangsaan. Apa yang mendorong mereka? Ini satu benda yang entahlah, siapa yang tahu mungkin boleh komen kot, kan? Apa yang menyebabkan pemain Thailand masih sanggup berlatih? Bukan macam pemain kita yang bila dah masuk umur kat 30 je dah mula malas dah nak training, malas dah nak terlibat dengan sepak takraw. Apa sebenarnya yang berlaku? Macam mana dia orang buat? Apa tawaran dia? Apa yang mendorong dia? Faham tak? Itu yang saya tak ada jawapan. Saya tak ada jawapan sebab saya tak pernah pergi ke Thailand duduk dengan pemain. Saya pun tak pernah berbual dengan pemain Thailand nak tanya ke apa ke. Dan saya pun tak pernah duduk dalam skuad kebangsaan lah. Jadi saya pun tak tahulah apa yang berlaku. Cuma itu adalah satu benda yang datang ke kepala otak saya dan saya terfikir apa yang dia orang buat yang menyebabkan pemain dia orang masih sanggup bekerja keras mengekalkan prestasi. Terima kasih Khairul Ismail. So apa? Siapa yang tahu? Saya tak tahu siapa kalau mungkin soalan yang perlu dibincangkan saya kira itulah kan. Apalah Poncai kalau kita fikir dah 40. Apa lagi yang dia nak? Dia hadiah dah bersepah kot. Apa yang menyebabkan dia masih nak training? Saya pun 40 lebih. Nak suruh saya jogging, nak suruh saya training skipping lagi, saya pun macam yelah, sebab saya bukan Malaysia lah kan. Saya tak ada allowance, tak ada apa, mungkin lah kot saya boleh cakap macam tu. Tapi banyak juga pemain-pemain kebangsaan kita yang macam tu, yang bila sampai malah nak main dah, gone hilang. So apa yang mendorong mereka? Apa yang kita tak buat? Okey, kenapa saya tanya soalan ni? Sebab kalau kita ada jawapan ini saya akan bawakan kepada PSM dan saya nak PSM buat benda tu. Faham tak? Sebab tu saya nak jawapan ni. Waalaikumsalam Mata Biola, bukan idola, Biola. Kan? Kalau ada jawapan tu, saya akan bagi jawapan ini kepada PSM supaya pemain-pemain kita akan terus macam ni. Okey, kenapa saya bangkitkan isu ni? Sebab saya dapat berita bahawa ada pemain-pemain kebangsaan kita yang nak training pun malas. Saya tak nak sebut secara spesifik. Satunya sebab saya tak tengok depan mata saya. Macam tu je saya tak nak sebut. Cuma saya dengar berita itu bahawa ada pemain kebangsaan kita yang nak training pun malas. Sebulan sekali, sebulan tempoh sebulan latihan tu dia nak commit latihan pun tak berapa sangat. Mungkin telah buat satu kerja. Tak tahulah sebab macam yang lain ni pun dia orang kerja army apa semua juga kan. So saya pun tak tahulah. Faham tak? Jadi macam kita askar kita pun masuk, ramai je yang masuk kerja atas tiket sukan kan. Tapi saya tak rasa lah dia orang wakil kebangsaan, wakil negara dia sampai umur dah macam Poncai tu, tak ada pula. Sebab kalau kita tengok dalam kaki tangan awam kita, askar lah especially, yang main untuk skuad kebangsaan kita pun Afifuddin kan. Siapa lagi dalam listing tu? Afifuddin je lah kan. Betul tak? Ke ada yang lain saya pandang? Saya rasa Afifuddin je yang pergi King Cup kan. So apa? What went wrong kat mana saya rasa itu saya rasa soalan yang entahlah, kalau buat bengkel ke apa benda ke kan. Sebab saya tak dijemput pun dengan bengkel-bengkel ni semua. Mungkin sebab yelah, saya tak layak nak dijemput kan. So tak apa lah, no hal lah. Cuma saya terfikir dalam semua benda bengkel ke apa ke yang nak dibincangkan pasal sepak takraw ni lah, what keep them motivated? That's the biggest question now. What keep them motivated and keep do all the trainings, masih disiplin, masih all out. Saya tak tahu. Anda mungkin pernah jumpa pemain Thailand merokok tak? Saya tak tahu. Mungkinkah mereka tak merokok, so dia orang okay steady? Entah, orang malas. Dia isap vape, saya tak tahu. Siapa tahu boleh tolong komen. Sebab saya tak nak jumpa, jadi saya tak tahu nak cakap lah. Tapi saya terfikir perkara-perkara macam ni. Diet dia orang, body dia kita tengok pun dia punya body masih baik.
Poncai kalau kita tengok gambar dia lipat sekarang dengan dia lipat 10 tahun lepas, saya rasa tak jauh beza sangat pun. Tapi saya, umur saya macam ni, saya lipat dengan zaman saya lipat 20 tahun sudah, jauh nak mampus lah beza dia. Kan? So, kalau saya, jika di Malaysia wujudkan main takraw ni sebagai satu kerja menjamin masa depan, mungkin satu Cikgu Din and bro ajak letih kabel Penang. Ya, diorang ada di Penang. Itulah Pela YB Nuriza. That's why alhamdulillah lah semua pihak bergerak kan, buat liputan sana sini. Alhamdulillah lah, saya pun suka lah tengok benda ni. Kita tak boleh nak harapkan satu pihak je, semua orang kena mainkan peranan. Itu yang terbaik lah sebenarnya. Okay, so itulah macam kata menjamin masa depan kerja semua. That's the thing. Yelah, kerja kan macam Hijab Bom pun kan PKNS, Farhan Adam di PKNS. So mereka masih lah Badan Sukan Kebangsaan. So tu contoh lah, diorang masih di situ. Khairul Zaman PKNS, kita dah tak nampak dalam Sukan Kebangsaan. Saidan Ali PKNS, dah tak ada dalam Sukan Kebangsaan. Siapa lagi? Siapa lagi? So itu persoalan lah. Saya bukan kritisism tetapi saya terfikir. That's why saya rasa apa yang saya fikir ni relevan kan. Satu persoalan yang mungkin kita kena fikirkan untuk bawa ke satu tahap yang lebih baik lah, macam tu. Okay, enough with that. Saya ada 10 minit je lagi. Okay, kedua ialah bila melihat Liga Liga Berpasukan di Melaka. Okay, satunya ialah yang menarik Liga Berpasukan di Melaka baru ni, kita tengok satunya bila dibuatkan 3 regu yang berbeza kategori beraksi dalam acara pasukan. Idea ni memang brilliant, idea ni bagus. Meskipun dulu memang dah pernah ada dalam GP kebangsaan, dulu ada senior dan juga junior, remaja, which is akan berlangsung juga nanti remaja Liga Kebangsaan akan datang, GP kebangsaan akan berlangsung nanti. Tapi di Melaka mereka pergi tambah satu lagi, iaitu kategori veteran. So kita dapat lihat lah macam mana dinamik regu veteran berada di tengah-tengah atas regu junior. Saya rasa ATM pun pernah buat benda ni juga dulu, kalau saya tak silap lah. Jadi kita dapat lihat lah macam mana pelapis usia 18 tahun beraksi di Melaka. Fanain, takziah sahabat-sahabat semua sedang menonton. Fanain ibunya meninggal di pagi dia nak sepatutnya beraksi untuk kejohanan Melaka. Takziah daripada saya, Fanain. Semoga keluarga awak tabah menerima berita ini. Dan saya berdoa agar semua kebaikan Allahyarhamah ibu awak semasa hayatnya pasti akan digajari Allah Ta'ala dengan penuh kebaikan, insyaAllah. Saya doakan macam itulah. Okay, so kita cerita balik pasal Melaka. Jadi di Melaka kalau kita lihat 8 pasukan yang beraksi, ada yang atas nama kelab, ada yang atas nama DON. So saya tengok effort tu bagus lah. Disokong pula oleh entiti macam One Shell. Contohnya Brother One Shell ni juga owner adalah pada hotel Rias Hotel di Aikro. Dia juga owner kepada stesen minyak. Baik Fanen, baik. Dan juga stesen minyak Shell di Aikro bekerjasama dengan Cikgu Jack dan juga bekas kira kebangsaan Koyo. Kemudian turut disokong oleh DFZ. Turut sokong oleh DFZ. So apa yang berlaku? DFZ turut memberikan 9 biji helmet, guys. 9 biji helmet sebagai ganjaran kemenangan ganjaran kemenangan pemain terbaik. Bukan Johan, tapi helmet tu kepada 9 pemain terbaik. 3 kategori, 3 regu tu, junior, senior dan juga veteran tu, setiap 3 orang untuk position regu-regu tu diberikan hadiah. Okey, tengok ni. Ni saya tunjuk ni. Nampak ini helmet bukan sebarang-sebarang punya helmet ni. Saya pun tak pernah ada lah helmet-helmet macam ni. Ini saya tengok pun saya tahu Takbo dapat ini killer yang Toy kalahkan saya masa game dekat Paroi. Ini feeder Gadik. Koyo sendiri pun dapat Yalah, dia pun memang beraksi dengan baik lah masa tu. Ni bos DFZ. Ini bos DFZ Hafiz. Itulah Brother One Shell, penaja utama lah untuk kejohanan ini. Ini Presiden Pastam Datuk Akram. Saidan Ali Yao juga memenangi helmet. Jadi ada 9
helmet yang diberikan. Ini boy juga dapat. Okay, so menariknya pasal boy ni ialah gambar dia ni 3 beradik yang main takraw. Salah seorang arwah abangnya dulu adalah seorang tekong yang baik, berkaliber tinggi, servis kuda kiri. Dan gambar terakhir dia main takraw tu sebenarnya gambar yang saya shoot tau. So keluarga dia sampai hari ni masih ingat lah gambar tu. Tapi saya tak ingat dah boy ni sebenarnya, sebab yelah masa tengok dia kecil kan. Jadi bila saya tengok game tu hari, tengok dia main dengan sangat bagus bila kita tahu, oh ini budak yang masa kecil dulu aku tengok dia main dengan bagus. Kita, walaupun saya tak pernah terlibat melatih dia, saya tak pernah terlibat dengan sebarang pembangunan melibatkan dia kan, tapi saya rasa seronok tengok budak macam ni. Pada usia 18 tahun, dia boleh bermain dengan sangat baik, confident level dia tinggi, dia tahu apa dia nak buat. Ini semua benda yang hebat lah. Jadi bila DFZ pun datang bagi hadiah helmet macam tu, yelah mungkin bagi setengah orang, alah helmet je kot. Sebenarnya bukan pasal helmet je kot. Satunya, bila kali terakhir kita main takraw kita dapat helmet kan? Kita tak pernah pun main takraw dapat helmet, betul tak kan? Tapi ini kali pertama lah apa yang berlaku. Jadi there's always first time for everything. Saya percaya ini mungkin perkara-perkara awal lah yang DFZ buat. And it's not only DFZ lah. Saya rasa banyak lagi lah mungkin lepas ni orang nak buat. Sebab contoh main takraw dapat kumpul ekor, saya dah buat dah kan buat bagi kambing lah apa semua tu dah ramai yang buat. Jadi ini satu lagi kelainan lah yang dibawa oleh DFZ. Jadi tahniah DFZ dan juga Rias Hotel atas usaha memulakan kejohanan Liga Pasukan di Melaka. Saya harap negeri lain akan turut mengikuti jejak langkah ini untuk kita merancakkan lagi lah arena sepak takraw tempatan. Dan satu cerita tweet, saya ini siapa yang tengok je tahu, siapa yang tak tengok tak tahu. Jangan cakap dengan orang, tahu. Okey, kabarnya Piala Tun Ali yang akan berlangsung nanti, salah seorang killer yang beraksi di KL Open hari tu, killer Siam akan main di Tun Ali nanti. Ada 3 killer kan yang main hari tu kan. Jadi salah seorang daripada 3 killer itu akan beraksi di Tun Ali Cup nanti. Mereka pula ni, yang killer ni nanti pula, kabarnya akan beraksi dengan feeder hebat Mukhlis Borhan. Maknanya bayangkan, Mukhlis setting Siam helmet dan player takraw kawan baik. Betul. Pakai helmet pergi training. Betul. Okay, so bayangkan Mukhlis Borhan setting, killer gulung Siam kaki kiri. Memang itu kita tak sabar nak tengok. Yang lebih best lagi, tekong yang akan menggandingkan dirinya dengan 2 player ni, Siam dengan Mukhlis Borhan. Tekong antara yang terlaju servisnya dekat Malaysia ni. Yang tentu bukan saya lah. Macam tu So pair tu pastinya akan menjadi ramai orang nak tengok. Dan kamarnya Azlan Alias akan beraksi bagi acara double. Nampak ngantuk? Memang bukan ngantuk apa. Dah bateri dah nak habis ni sebenarnya. Tapi jadi saya kena keluar juga pergi ambil anak saya. Okay, so Azlan Alias akan beraksi dalam acara double. Dia akan bermain dengan seorang lagi bekas feeder kebangsaan yang turut beraksi di STL. Maknanya Azlan Alias tak main acara regu. Sebab itu Nali Cup nanti dia ada acara regu dan juga acara double. Azlan Alias akan bermain acara double. Kabar-kabarnya gitulah. Jadi pastinya ramai nak tengok. InsyaAllah nanti kita akan bagi live lah Tun Ali Cup. Okay, kemudian seterusnya ialah ini. Bila gambar ni saya post, alhamdulillah ramai yang juga share gambar. Mana pula tadi? Ramai pula yang share gambar ni, iaitu ini adik-adik kita yang berjuang di apa ke nama nama universiti tu lah. Yang saya tahu universiti ni jarak dia lah, bila diorang ni mendarat di Bangkok, kena naik satu lagi flight lebih kurang sejam menuju ke lokasi universiti tu. Berkenama lah, saya nak cakap Siam pun tak pandai lah. Siapa yang tahu tolong tulis. Baik, jadi pemain-pemain kita yang beraksi di Thailand untuk ni King Cup dah habis. So adik-adik kita pula berjuang di AUG, Asia University Games. So siapakah pemain-pemain yang ada? Kalau kita tengok dalam gambar ni, okey, saya pergi lah. Ini Imran, tekong prospek Selangor. Di sebelahnya Zuhri,
jurulatih Sophie, manager Azizi, jurulatih seorang lagi Abu. 3 orang tu kenal tu. Kemudian kita ada ialah ini Bob ni. Betul tu. Bob Rejaman KK ada di situ. Kemudian kita ada ini Pida. Alamak, lupa dah saya namanya, Pida UPM. Okey, kemudian kita ada Amir Syahiran. Kita ada juga di bawahnya ialah siapa nama Pida Johor tu Alah ke apa ke nama tah Azim Aiman, kita ada Haziq, 2 pemain Johor ada di sini. Kemudian kita ada Afifi, Kila Selangor. Faisal ada di situ, Faisal bersama dengan Cik An. Kemudiannya kita ada ini adik kepada Anas Muhaimin, Syazwan dengan saudara saya, dan juga Kila Perak iaitu Zarfan. Macam tu. So ya ke Zarfan? Iyalah kot. Okey, so ini adalah pemain-pemain yang akan berjuang lah di AUG. Jadi kita doakanlah adik-adik kita ni sukses. Harapannya adalah live pada situ. Okey, ni apa ni? Dulu acara double ni negara kecil je yang masuk target gol sebab Thai dan Malaysia conquer regu. Sekarang ni Malaysia dah tak target regu. Mungkin lah kita kena consider lah benda tu. Sebab tu macam Indonesia memang fokus pada kuadran contohnya. Sebab dia tahu nak bersaing dengan Thailand, cara antara regu susah. Jadi macam itulah. Tapi takkan kita nak jadikan tu satu bentuk escapism kan? Ini benda yang kita kena pertimbangkan dan baikilah from time to time. Okay, so itu sedikit berita mengenai apa yang berlaku. Tadi di Temerloh kabarnya yang menjuarainya adalah pair sensasi Fatah dan juga Faris. Video tadi saya tak perasan, rasa macam video Askar rasanya tadi. Faris dan Fatah membuktikan mereka ni duo yang memang kental, 2 anak muda yang mengelakkan diri daripada menjadi pemain berstatus negeri. Fatah dan Faris, kedua-dua merekanya pernah melalui program Trio Impian, dan kedua-duanya kali pertama digandingkan semasa Trio Impian di Kelang dulu, dan alhamdulillah sampai hari ni mereka jadi satu gandingan yang mantap lah, pemain anak muda yang mantap. Tahniah kepada Sparker kerana berjaya memiliki pemain ini, dua-dua orang ni, dan juga video dia untuk menjuarai Temerloh. Saya rasa lepas ni Sparker memang payah dah nak lepas apa ni, sebab pair ni memang konsisten. Tahniah mereka yang beraksi di Temerloh. Saya tak pasti macam mana prestasi regu-regu yang lain. Kemudian kabarnya di Sendayan pula ialah pair Fauzi. Fauzi Air Force jaya merangkul hadiah wang tunai RM1,000. Untung. Di Temerloh kabarnya YB up hadiah daripada 2,000 ke 3,000 kan. Untunglah. Seronok tengok semua collect macam tu. Okey, jadi MSL di Paroi, Rizal kabarnya collect. Final dengan siapa? Hazim kalau saya tak silap. Jadi itulah antara apa yang seputar berlaku di sepak takraw kita pada minggu ini. Jadi pemain-pemain King Cup akan pulang balik saya rasa next week. InsyaAllah saya akan aturkan satu live, Rakan Muda Live namanya, iaitu satu bual bicara yang diuruskan, ditaja oleh Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor. Saya akan jadi moderator dan 2 pemain, dan saya akan jemput untuk menjadi kita punya panel lah. Kita akan bercakap mengenai tentang macam mana prospek sukan dalam konteks rakan muda, sebab kita nak lebih ramai anak-anak muda lebih berusaha untuk menjadikan sukan sebagai salah satu lifestyle dan juga prospek. Baru nak komen bini hajat tidur. Moral lah Syaril, mana genset? Okay, so itu apa yang akan berlaku. Kemudian esok kabarnya adalah pemilihan pemain untuk MSD Ulangat, tapi tak silap saya pemain sudah pun ada bayangan-bayangannya siapa yang akan main. Jadi mereka akan mula berlatih, dan 9 hari bulan nanti MSSS Selangor akan berlangsung di Kelang. InsyaAllah kabarnya MBR akan buat live. Kita tunggulah sama-sama macam mana pemain-pemain muda ni. Dan 12 hari bulan nanti Profito Trio Battle akan berlangsung. Saya akan siarkan maklumat khas untuk Profito Trio Battle. Minggu depan insyaAllah kami akan pergi sekali lagi ke Sekolah Sukan Bukit Jalil untuk buat penilaian pemain. Jadi sekiranya anda, ni maklumat awal, sekiranya anda memiliki 3 pemain berusia di bawah 18 tahun yang berpotensi besar dan anda ingin mencuba mereka bergandingan, berentap dengan pilihan Profito Trio Battle ni,
iaitu terdiri daripada pemain pelajar Sekolah Sukan Bukit Jalil, sila hubungi saya segera sebab 12 hari bulan nanti hanya ada satu slot untuk kita tonton siaran langsung. Tiada yuran dikenakan, tapi regu terpilih berpeluang untuk meraih wang tunai malam itu sekiranya mereka berjaya mengalahkan regu Sekolah Sukan Bukit Jalil yang akan beraksi bagi pihak Profito. Okay, so itu yang saya dapat kongsikan dulu. Saya nak kena gerak sekarang dah 11 minit. Nak saya tunggu lama ke belajar lagi. InsyaAllah nanti kita sambung lagi kita perkara-perkara berkaitan dengan sukan sepak takraw tanah air. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.